Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Hari ini kita akan teruskan untuk standard pembelajaran 4.25 bagi asas sains komputer, tajuk 4.2 struktur kod arahan. Iaitu di mana anda pada hari ini kita akan menguji atur cara dan membaiki ralat pada atur cara yang dihasilkan. Yang pertama sekali adalah ralat sinteks. Kita kena berkenalan dahulu apakah ralat-ralat yang ada pada program yang kita atau cara yang kita bangunkan. Ralat sinteks. Bagaimana kita nak kenal pasti sama ada itu adalah ralat sinteks atau tidak? Pertamanya ialah ralat sinteks ini dia akan keluar perkataan syntax error, sama ada pada kotak dialog ataupun pada error itu sendiri. Syntax error, dan dia akan juga beritahu di manakah baris yang berlakunya error tersebut, ataupun mungkin dia hanya beritahu syntax error secara umum sahaja. Di mana kalau kita lihat di sini, contoh di sini paparan kod prosedur yang ini ralat sinteks. Dan dia keluar syntax error begini, missing parenthesis. Dan kemudian ini menunjukkan bahawa ini ada tertinggal tanda kurungan. Maksud bila masukkan tanda kurungan dan anda run semula, maka ralat tersebut telah pun diperbaiki. Seterusnya kalau kita lihat di sini contoh 4.15 di mana Ramli dan Kian Tian telah ditugaskan untuk menguji satu function. Jadual 4.15 menunjukkan cara-cara yang digunakan oleh mereka. Terdapat beberapa cara untuk menguji function. Cara yang digunakan pakai ini bergantung kepada tahap penguasaan bahasa pengaturcaraan yang dipelajari dan kreativiti pengaturcara. Dalam buku ini, dua cara asas yang akan dibincangkan, iaitu sama ada dia menggunakan, kalau Ramli ini dia menggunakan cara yang mengumpulkan nilai dipulangkan oleh function kuasa 2 X kepada satu boleh ubah. Maksudnya dia binakan satu satu user defined function kuasa 2 yang akan memulangkan nilai X kuasa 2. X kuasa 2. Ini anda boleh gunakan pada tugasan yang lepas. Ramli menggunakan built-in function untuk mencetak print untuk mencetak nilai yang boleh ubah tersebut. Kemudian dia bina function kuasa 2 dan juga dia menggunakan arahan print. Sementara Kian Tian pula, dia menggunakan built-in function print untuk terus mencetak nilai yang dipulangkan oleh function kuasa 2. Di sini Kian Tian juga menggunakan built-in function print, tapi dia terus kepada print user defined function. Dia terus panggil user defined function yang telah dibina, iaitu kuasa 2 dalam kurungan 4. Jadi dua-dua pun boleh, satu jalan pendek, satu jalan panjang, tetapi hasilnya tetap sama. Jadi biasanya kita akan pilih jalan yang lebih pendek lah jika kita berkebolehan. Jika tidak, boleh guna jalan panjang asalkan kita dapat menguji function itu berfungsi ataupun tidak. Contoh 4.16 menyemak kod arahan dan membaiki ralat. Di sini kalau kita define mengira isi padu piramid bertapak segi 4 sama, dia membinakan satu define function, kira isi padu piramid. Dalam parameternya ada A dan ada B. Isi padu piramid 1/3 darab sisi darab tinggi. Return isi padu piramid. Jadi apabila atur cara ini, dia akan mengeluarkan output dia, print kira isi padu piramid. Sisi sama dengan integer input, masukkan ukuran sisi tapak piramid, dan tinggi meminta pengguna masukkan juga tinggi piramid dengan arahan integer input. Dan akhir sekali dia akan printkan output dia, isi padu piramid sama dengan kira isi padu piramid. Dia akan panggil semula define function yang di atas ini dengan parameter A dan B. Tetapi di sini bila di run, ada keluar error di situ, di mana kalau kita baca di sini trace back most recent call last. File C ini adalah dia punya tutorial Python ini adalah alamatnya, di mana dia letak. Line 12. Dia beritahu line 12 ni ada baris yang ke-12, dan kemudian print isi pada piramid sama dengan kira isi pada piramid AB. Name error, name A is not defined. Biasanya yang bawah tu yang paling penting sekali. Name A is not defined. Maksud di sini
pemboleh ubah A tidak diisytiharkan. Kita kena isytiharkan A dengan B tu apa dia sebenarnya. Okey, tidak diisytiharkan. Jadi untuk itu sepatutnya kita kena tukarkan A dengan B itu kepada pemboleh ubah sisi dan tinggi. Okey, barulah dia boleh baca apakah dia nilai sisi dan apakah nilai tinggi. Okey, ini adalah tips yang diberikan apabila function dan prosedur digunakan dalam pembangunan sesuatu atau cara. Pendekatan yang digunakan pakai dalam proses nyah perpijatan, iaitu kita nak betulkan sebarang ralat, adalah berlainan sedikit. Teknik step through tidak digunakan sepenuhnya kerana function dan prosedur adalah satu cara yang bersifat modular. Okey, kalau sebelum ini kita menggunakan kaedah semak baris demi baris. Okey, dari beratas turun sampai ke bawah. Okey. Tetapi jika ada function dan prosedur, kita tidak selesaikan masalah step through. Tetapi kita kodkan, kita akan cuba selesaikan semua function atau sub atau cara yang ada terlebih dahulu. Sekiranya tidak ada ralat dalam sub atau cara, barulah kita pergi kepada atau cara yang utama. Okey, itu dia punya step bagi menyelesaikan sebarang kod yang menggabungkan function dan prosedur. Okey, dalam contoh ni tadi, masalah di sini ialah A dengan B tadi ya. Kita balik semula kepada isi padu piramid tadi, A dengan B. Jadi uji function bila kita printkan kira isi padu piramid 2, 3. Kita uji function ni dahulu. Okey, function bagi define function kira isi padu piramid. Bila kita masukkan nilai 2 dan 3, maksudnya sub function di sini pun dah ada ralat. Name CC, mana CC ni ya? Name error. Okey, CC is not defined. Jadi CC tu tidak diisytiharkan. Jadi untuk itu maka kita kena ubah A dengan B kepada perkataan CC dan tinggi. So, bila kita ubah pada CC dan tinggi, masa kita run balik semula, bila kita masukkan print kira isi padu piramid 2, 3, maka dia akan menghasilkan 4 dengan formula 1/3 darab CC darab dengan tinggi. Okey, itu antara syntax error lah. Okey, yang kita boleh kenal pasti. Okey, setelah kita baiki, maka kita uji balik semula dan kita uji pula atur cara utama tadi. Okey, tadi kita uji sub function ni, sub atur cara. Atur cara utama kira isi padu piramid, kita masukkan ukuran sisi tapak piramid, masukkan tinggi piramid. Okey, print isi padu piramid, kira isi padu piramid. Di sini kita ubah CC dan tinggi. Tadi AB kan, ditukar pada CC dan tinggi. Uji penyataan yang manggil function. Dan kemudian jika kita run, kita akan dapat jawapan yang dikehendaki. Okey, so itu adalah langkah-langkah bagaimana untuk membetulkan ralat sinteks dalam atur cara kita. Okey, seterusnya kita ada ralat yang kedua, itu ralat masa larian, di mana program terhenti secara tiba-tiba. Dan untuk kenal pasti ralat masa larian ini, pertamanya kalau kita lihat contoh ini, define kira purata X dan Y, purata jumlah bahagi bilangan, return purata. Ini adalah dia punya sub function dia. Okey, atau cara utama dia ialah senarai nombor. Dia akan keluarkan satu list senarai begini dengan simbol square bracket. Okey, continue true. Okey, while CON true, while con true, while con CONT try nom sama dengan float input, masukkan nombor X untuk berhenti. Okey, senarai senarai number dot append nom. Okey, yang ni adalah arahan ya. Anda tak belajar sebenarnya yang ni, tetapi cikgu boleh terangkan bahawa di sini senarai nombor ni, okey, senarai nombor ni dot append ni maksudnya dia akan masukkan nombor ni ke dalam senarai nombor ni. List senarai no. Okey, contohnya kalau kita masukkan nombor 10 di sini, so automatically bila dia gunakan arahan senarai no dot append ni, okey, dia ada dot append,
dia akan masukkan nombor yang kita masuk tadi 10, dia akan masukkan di sini. Jadi senarai baru untuk senarai no ni sama dengan 10. Kemudian kalau kita masukkan lagi 20, dia akan jadi 10,20 di sini. Okey, itu untuk penerangan ringkas lah untuk apa yang cuba dilakukan di sini. Try dengan accept ni cikgu tak pasti lagi. Okey, sebab cikgu belum cuba lagi apakah dia try dan apakah dia accept. Okey. Cuma yang nak ditekan kat sini, gelung while ini akan meminta pengguna memasukkan nombor secara berulang kali. Nombor yang terima oleh articara akan dimasukkan ke dalam senarai no. Okey, betul. Bila kita masukkan nombor di sini, dia akan masuk dalam senarai no ni. Kira nilai bukan angka dimasukkan, gelung akan berhenti. Okey. So, bila accept value error, cont sama dengan false. Purata jumlah. Dan kemudian bilangan sama dengan length senarai no, dia akan keluarkan berapakah panjang list untuk senarai no ni. Okey, kemudian jumlah sama dengan sum senarai no, dia akan jumlahkan semua item-item yang ada dalam senarai no ni. Contoh tadi 20 tambah 10, kalau ada 20 tambah 10 lah. Okey, kemudian dia akan printkan purata sama dengan string, iaitu kira purata. Apa kira purata dia? Dia akan panggil semula sub function di atas ini. Jumlah dia adalah contoh tadi jumlah. Okey, dan bilangan dia ada bilangan dekat sini. Print tamat. Okey, kemungkinan ada error berlaku di sini. Okey, apa error dia? Okey, di sini dalam mesej ralat yang baris yang menyebabkan ralat dan punca kerja ralat akan ditunjukkan. Okey, trace back file dokumen ini alamat dia, address dia. Okey, print purata untuk dalam formula dia. Okey, ini file C dokumen tutorial ni adalah ralat dia. Okey, purata sama dengan jumlah bagi bilangan dan formula dia. So zero division error, division by zero, maksudnya dibahagikan dengan kosong. Contohnya kalau kita masukkan nombor kosong, okey, masukkan nombor X untuk berhenti, jadi kita masukkan X berhenti, jadi purata kosong, kosong, kosong. Jadi sepatutnya apabila dibahagikan dengan kosong, dia akan keluar error. Dia ralat masa larian. Okey, so yang pertama tadi betul ya. Bila dia masukkan nilai kosong di atas ni, nombor yang pertama kosong, kemudian nombor yang kedua dia nak berhentikan X, jadi kosong, jumlah dia adalah divide. Jumlah dia adalah kosong. Okey, dibahagikan dengan satu. Bila kosong bagi satu dapat kosong. Okey, betul lah yang ni. Tamat. Tetapi bila yang kali kedua, cubaan kali kedua, dia masukkan nombor O, dia tak masukkan nombor, dia terus nak berhenti. Bila dia masukkan sahaja berhenti, jadi maksudnya tidak ada nilai senarai. Okey, jumlah masih kosong, tapi dibahagikan dengan bilangan item dalam senarai. Tidak ada bilangan sebab pengguna tak masukkan sebarang nilai. Jadi bila kosong dibahagikan dengan kosong, dia tidak boleh, dia akan jadi error. Okey, dia akan jadi error. So bila dia jadi error macam ni, so maksudnya kita perlu perbetulkan sedikit dari segi formula supaya jika dibahagikan dengan kosong, untuk mengelakkan dibahagikan dengan kosong. Jadi kalau kita lihat di sini, diubahkan if bilangan dia tambahkan satu tak? Okey, dia tambahkan punca atau cara ini terhenti kerana atau cara diminta melakukan pembahagian dengan sifar. Jadi kejadian berlaku pada baris kod dalam function kira purata X dan Y. Jadi purata sama dengan jumlah bahagi dengan bilangan, bilangan sama dengan length senarai nombor. Jadi di sini if bilangan lebih besar daripada kosong, dia akan tunjuk kat situ, barulah dia gunakan jumlah sama dengan sum senarai nombor, senarai no. Dia print purata str kira purata jumlah bilangan. Jadi gunakan suatu kawalan pilihan untuk membenarkan pengiraan diteruskan hanya apabila bilangan lebih besar daripada sifar. Okey, if bilangan lebih besar daripada kosong. Okey, sifar. Maksudnya jika kurang daripada kosong sifar, maka dia akan exit ataupun dia akan terhenti, tidak akan melaksanakan jumlah ini. Ini formula ni lah, purata ni. Okey, kerana kita tak mahu dia ada kosong.
Jadi kita boleh betulkan di situ. Okey, itu adalah contoh ralat masa larian. Okey, antara punca-puncanya itulah bila dibahagikan dengan kosong. Okey, yang di mana dia akan keluarkan error. Okey, seterusnya contoh 4.18 ralat logik. Dalam ralat logik ini antara punca dia kita tak boleh kenal pasti secara terus kerana kita nampak dia macam betul, program berjalan dengan lancar, tetapi sebenarnya dia tidak memberikan nilai yang kita kehendaki. Okey, contohnya macam ni, atau cara ini menggunakan built-in function random. Okey, bila kita nak menggunakan built-in function random, ini satu ilmu yang baru juga. Anda kena, dalam atau cara anda kena letakkan dulu perkataan import random. Kemudian baru anda boleh gunakan random integer dan sebagainya. Rand integer seperti di bawah ni. Okey, so user define functionnya tambah define tambah a, b, return a tambah b. Maksudnya dia buat satu function, user define function tambah, namanya nak tambah, dan dia ada parameter a dengan b, dan dia akan pulangkan nilai a tambah b. Bila diuji langkah untuk user define function tambah ini tidak ada masalah. Okey, contohnya print tambah 2, 3 dan outputnya keputusan function tiada ralat. Okey, dia akan tunjukkan 2 tambah 3 bersamaan dengan 5. Tak ada masalah yang di situ. Okey, kemudian user define function yang seterusnya ialah semak. Okey, semak dengan parameter jawapan, jumlah. Jadi if jawapan sama dengan jumlah, print betul. Else print salah. Jawapannya ialah jumlah. Okey. Dan bila kita semak dengan arahan print semak 2 dan 3, 2 ialah jawapan, 3 ialah jumlah. Okey, jadi maksudnya jawapan dengan jumlah ada sama atau tidak? Okey, print betul. Tetapi ini dia akan jadi apa? Print semak, keputusannya outputnya betul. Okey, 2. Function ini tiada ralat. Okey, 2 dengan 3. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, kita ulang balik semula yang ni ya. Print semak 2, 3. 2 ialah jawapan, 3 adalah jumlah. Jadi 2 bila dibandingkan jawapan dengan jumlah tak sama. Jadi bila sepatutnya output dia ialah print, salah jawapannya ialah jumlah, iaitu 3. Jadi tak sama kat sini. Jadi outputnya betul. Bila kita runkan yang ni dalam Python, dia akan berikan jawapan yang betul mengikut input yang dimasukkan. Okey. Kemudian baru kita test atau uji atau cara utama nombor 1 random rand integer 1 hingga 10. Maksudnya di sini ialah nombor 1 ni dia akan buat secara random, pilih secara random antara nombor 1 hingga 10 ni arahan dia random.rand int integer 1, nombor 1 mula dengan nombor 1 hingga ke nombor 10. Dia akan pilih lah 1 hingga 10 random. Nombor 2 pun sama juga, arahannya random.rand integer, okey, daripada 1 hingga 10. Okey. So, kemudian dia akan printkan, selesaikan nombor 1 tambah dengan nombor 2, jawapannya lah sama dengan input. So, dia akan minta pengguna masukkan. Okay, apakah jawapan dia? Okey. Jadi, daripada jawapan yang pengguna masukkan di sini, input, dia akan bandingkan dengan jawapan yang sebenar, iaitu jumlah tadi. Jumlah sama dengan tambah. Okey, dia akan panggil semula user define tambah di atas ini, dan nombor 1 dan nombor 2. Nombor 1 nombor 2 ni tadilah nombor yang ni diproses secara rawak ni. Dan kemudian dia akan semak jawapan. So dia akan panggil semula user define function semak ini, jawapan dan jumlah. Okey, dia akan print sama ada betul atau salah. Jadi apabila kita laksanakan dia, katakan pelaksanaan atau cara kali pertama menghasilkan soalan 1 tambah 8. Okey, dia akan keluarkan soalan 1 tambah 8, dan kita sebagai pengguna masukkan. Okey, kita tak tahulah, contohnya kita bagi jawapannya 10. 1 tambah 8, kita masukkan jawapannya 10. Salah, jawapannya ialah 9. Okey, di sini dah betul lah. Dia akan beritahu jawapan kita yang kita masukkan ni salah. Jawapannya ialah 9. 1 tambah 8, 9. Okey, kemudian kita uji kali kedua.
2 tambah 3. Jadi kita letakkan 5. Betul lah, kita jawab 5. Tetapi atur cara mengatakan salah. Jawapannya ialah 5. Jadi maksudnya kita masukkan 5 kat sini, tetapi atur cara masih lagi kata salah 5. Jadi ini adalah punca-punca yang dia tidak keluar sebagai dia tak beritahu untuk dah ralat atau tidak, tapi kita tahu outputnya tidak seperti yang kita ingini. Untuk ini adalah ralat logik. Ingat, ini kata kunci dia. Output tidak seperti yang kita ingini. Ralat logik yang kita jangkakan. Jadi kalau untuk kes yang macam ini, kalau kita lihat sini, dia betulkan. Kenapa dia tidak boleh bandingkan? Kerana dasarkan keputusan langkah 3, jenis data bagi pemboleh ubah jawapan ialah jenis string. Okey. Oleh sebab argument nilai perlu dibandingkan dengan nilai jumlah yang berjenis integer, maksudnya dua-dua kena integer. Jawapan kena integer, jumlah juga kena integer. Jadi kita letakkan dekat sini jawapan sama dengan int, barulah kita masukkan input dekat situ. Okey. Supaya bila pengguna masukkan nilai, dia terus tukarkan kepada bentuk integer, barulah dia boleh bandingkan 5 integer dengan integer 5 tadi. Okey, barulah boleh dibuat bandingan secara adil. Barulah dia akan dapat jawapannya adalah betul. Okey, itu sedikit tentang ralat. Sebenarnya kita dah belajar tentang ralat ini dalam topik tingkatan 2 dahulu. Apa itu ralat logik, apa itu ralat sinteks, apa ralat masalah harian, dan bagaimana kita nak kenal pasti ralat-ralat ini. Contohnya ralat logik macam mana, ralat masalah harian macam mana, apa punca dia, dan juga ralat sinteks, apa punca dia. Okey, anda boleh ulang kaji balik semula, cuba lihat balik semula nota berkaitan dengan ketiga-tiga jenis ralat ini. Okey, itu cikgu tak akan sentuh. Seterusnya kita pergi pada aktiviti 4.12, iaitu untuk mengesan ralat dalam atur cara dan juga untuk membaiki ralat dalam atur cara. Kiranya anda boleh buat benda ini, anda akan dapat TP4 dan juga TP5. Tahap penguasaan 5 yang paling tinggi lah. Okey, jika anda boleh kesan sahaja, anda dapat TP4. Jika anda boleh baiki ralat tersebut, anda akan dapat TP5. Okey, di sini jadual 1. Ini adalah kod atur cara 1 dan kod atur cara 2. Anda kena kena kesan ralat dan baiki ralat bagi kedua-dua kod atur cara ini. Okey, contohnya define bilang turun dalam kurungan simbol. Okey, bilangan baris sama dengan 1. While bilangan baris kurang daripada 10, print simbol darabkan dengan bilangan baris. Okey, simbol. So, bilangan baris sama dengan bilangan baris tambah 1. Kemudian dia akan ulang balik. Dia dah 2 simbol. Okey, didarabkan dengan bilangan baris. Okey. So, atur cara aksara sama dengan input, masukkan simbol. Okey, masukkan simbol. So, masukkan apa-apa simbol. So, bilang turun sama dengan, dia akan panggil bila bilang turun aksara ni. Okey. So, dia akan ulang simbol tersebut sebanyak berapa kali? Simbol bilangan baris. Jadi, bila kita masukkan simbol, kita masukkan simbol apa ni? Simbol sama dengan simbol dan Okey, dan yang pertama 1 sebab apa? Bilangan barisnya 1. Kemudian 2 kali, 3 sampailah yang ke 10. Okey. Sepatutnya inilah contoh output atur cara 1 yang sepatutnya dipaparkan dalam output. Tapi ada ralat di situ. Kenapa berlaku ralat? Anda kena kenal pasti apakah ralat tersebut. Okey, kita cuba buat sama-sama untuk 4.25 ini. Okey, seperti biasa kita buka online GDB online debugger, GDB online untuk Python compiler ni. Okey, clearkan default code. Okay, kita cuba typekan dahulu kod yang diberikan. Define. Okey, typekan define div bilang turun dalam kurungan simbol. Jangan lupa noktah bertindih. Okey, kemudian bilangan underscore
baris sama dengan 1. Okey, kemudian menggunakan arahan bilangan baris sama dengan 1, while menggunakan arahan selagi, while bilangan baris less than 10, kurang daripada 10. So dia akan buat indentation sikit, print dalam kurungan simbol asterisk bilangan baris. Bilangan baris. So bilangan baris sama dengan bilangan baris tambah 1. Ini adalah define function untuk bilang turun. Bilang turun. Untuk atur cara utama, dia akan masukkan aksara sama dengan input. Input, masukkan simbol. Masukkan simbol. Dan kemudian dia akan panggil semula function bilang turun tadi dalam kurungan aksara. Cuba run. Dia akan keluar error di sini. Bila anda baca dekat sini, dia akan keluar error, syntax error. Jadi ini adalah jenis ralat syntax. Ralat syntax. Jadi untuk perbaiki ralat syntax ini, pertama sekali ialah anda kena lihat dia ada beritahu tak? While baris less than 10. Di situ ada punca dia. While bilangan baris less than 10. Itulah punca dia, line 3. While bilangan baris kurang daripada 10. Apakah yang masalah dekat situ? Syntax error. Bila syntax error ialah bahasa atau cara, kemungkinan kita tertinggal simbol noktah bertindih ini. Mungkin. Kita cuba run lagi sekali. Nampak macam dah betul. Masukkan simbol dan dan printkan. Hampir-hampir betul. Hampir-hampir betul. Tetapi di sini masih lagi tidak mendapat seperti output yang kita kehendaki, iaitu simbol yang kita masukkan, bukan aksara yang kita ingin print banyak kali. Ini adalah dikenali sebagai ralat logik. Output tidak seperti yang kita kehendaki, yang diingini. Tadi ralat sintaks kita dah betulkan, sekarang ralat logik. Jadi kita betulkan sekali lagi. Bukan aksara ni yang kita nak masukkan, tetapi mungkin kita buangkan tanda ni. Jadi kita hanya masukkan tanda pembuka kata saja, penutup kata. Bilang turun, simbol yang dimasukkanlah aksara. So dia akan lihat aksara. Apakah input dimasukkan oleh aksara yang kita masukkan. Kita run balik semula. Masukkan simbol. Kita masukkan simbol sama dengan enter. Maka kita akan dapat simbol seperti yang dikehendaki. Maksudnya sini ialah arahan ataupun formula tadi, print simbol darab dengan bilangan baris. Ia maksudnya seperti kerana simbol itu adalah diulang banyak kali. Simbol itu diulang banyak kali. Simbol darabkan dengan bilangan baris. Kerana simbol itu adalah bentuk simbol. Cuba kalau kita masukkan simbol tu nombor pula, apa akan jadi?
Okey, 2 didarabkan dengan bilangan baris. Tu 2, 2, 2, 2, 2. So, dianggapkan simbol itu sebagai satu aksara. Okey, so selamat mencuba dan pastikan anda buat untuk soalan. Okey, soalan untuk ni juga kod atau cara yang kedua. Cari apakah punca dia untuk dapatkan output seperti itu. Okey, selamat menjawab.